Bukan cerita nak menang tu, nak menjaringkan gol, nak dapat gol pun susah. Kita tangga dalam table, kita dah bolos 10 gol. Enggak kita skor apa-apa, sigi gol je. Sigi angkat gol lawan Penang. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe sekarang. Like dan komen untuk topik yang kita nak loya dalam video kali ini. Dah alah-alah kalah. 5 game dah main. Semua kalah. Kecuali satu seri. Jadi Sarawak United sekali lagi dikunjungi oleh Terengganu FC. Main di home di Impun. Dan kalah 0-2. Kita nak cerita dulu. Macam ni, gol pertama yang terhasil oleh Kepa Sherman yang merupakan bekas penyerang import untuk Kedah Darul Aman FC. Dan pada tahun ini yang bermain dengan Terengganu FC. Dan gol terhasil apabila Amir Saidin layap sikit lah. Trap offside-nya jadi, maka Kepa Sherman dengan senang lenang ya menghasilkan satu situasi 1-by-1 dengan Syabini Alawi. Kepa Sherman apa lagi? Skor lah. Kemudian gol yang kedua, counter attack. Enggak saya ada orang di bah yo. Boykot seorang aja. Siapa nama player ni? Saya ingat siapa skor. Malas nak ingat. Tapi yang pasti gol yang counter attack, gol kedua, 2-0. Bila dah bolos 2-0 yo, sampai whistle penamat, sekali lagi Sarawak United FC kempunan nak dapat poin di halaman sendiri, dan itu adalah merupakan beberapa fakta menarik sepanjang perlawanan itu. Baik, benda yang pertama, secara jujurnya, lubuk poin. Kita dapat nangga 5 perlawanan Sarawak United FC nya dah beri semua poin dengan orang. Lawan Kedah kalah 0-1, JDT jangan cerita 6-0, Yun Suang kalah yo. Lawan Penang adalah semangat sikit kita sebab seri satu sama. Nampak dah semangat kita, mungkin kita akan menang. Menentang Sabah di Borneo Derby kita kalah 0-1. Memanglah nak dibuka cerita orang dah gol penalti jak Mbadi jak Sabah menang. Bukan ceritanya Mbadi si Mbadi, sebab menang is menang. Bila menang dapat 3 poin. Dan game yang terakhir, di mana sebenarnya secara jujurnya sepatutnya kita menang, dapat 3 mata penuh dekat home, tapi kalah juga akhirnya. Dan dalam video lepas kami cover dah Sarawak belum lagi layak digelar lubuk poin. Mungkin kita kena tunggu dan kena sabar. Dah 5 perlawanan kita masih gagal mendapat mata dan hanya 1 mata, dan menjadikan kita nombor cheat dalam table Liga Super. Adakah tu bermakna kita tu si layak untuk main Liga Super? Salah. Kita memang layak sebab kita dah dapat nombor 2 season lepas di Liga Perdana. Mungkin adalah beberapa masalah kita sik tahu. Kena Sarawak United susah gila nak menang di home. Bukan cerita nak menang tu, nak menjaringkan gol, nak dapat gol pun susah. Kita tangga dalam table, kita dah bolos 10 gol. Enggak kita skor apa-apa, sigi gol je. Sigi angkat gol lawan Penang. Aduh. Jangan kira lah gol FA Cup yo lawan Ultimate FC yang ada kaitan dengan Liga Super. Jadi kita dapat nangga di sini Sarawak United FC tu dah menjadi lubuk poin sepanjang 5 perlawanan. Dan kita harap dalam perlawanan yang ke-6 lah Sarawak dapatlah menang. Paling-paling tidak pun seri. Dapatlah poin. Adalah kilo bos sikit. Nak kakak pun lemah saya nak kakak dengan orang. Perkara yang kedua adalah lawan 10 orang pun tidak dapat seri. Selepas Kepa Sherman take skor pada minit 35. Ni ada minit 35. Lepas Kepa Sherman take skor minit ke-7. Awalnya skor. Minit ke-35 Kepa Sherman tu sebenarnya dulu nyo nak ambil taekwondo tali pinggang hitam. Si lepas sekali. Yalah, asal yang coba flying kicknya si Chun. Tengah padang, kena muka Gonzalo Soto. Kebak kawan dia beri direct red card. Aduh, bahaya. Kita nangga, dapat red card. Main 10 orang. Itulah peluang.
Akan tetapi sebenarnya ia bukanlah peluang yang besar sebab Terengganu FC dah dapat gol sigau tu yo. Gol minit ke-7 Terengganu FC dah ada. Dan bila tidak dapat red card, kurang seorang player, kompom-kompomnya nak bertahan. Mukanya nak nyerang, sekdanya nak nyerang. Jangan harap counter attack je. Bisa kita dapat anggap second half macam ni. Setelah keluar, Kepa Sherman bisa Tenaden memasukkan Ahmad Beto. Pakai merancakkan lagi jentera serangan. Tapi tak juga dapat skor. Ayah kue kan nak pun. Dah ke masalah gue mes. Sarawak tu nipu. Kita nak baca tiang goyong. Aduh. Masuk second half tu. Nangga masuk kone dah habis. Nang dah nang. Ui. Mungkin tu lah masanya Kone nak perform. Sebab dengan corak Terengganu FC yang bertahan, maka kita perlukan seorang target man ataupun penyerang yang tinggi dan lasak yang boleh hold bola. Tapi kita siklah nak madah Kone tu ada fungsi. Ada fungsi. Ada beberapa itemnya yang menghampirkan gol. Hampir gol. Bukan gol, hampir. Tapi yalah, kita bukan nak perlukan benda hampir gol. Kita nak gol. Nak seri pun payah yu. Yang suang kerja tu. Mati tu. Tapi kami sip menafikan. Sebenarnya, persembahan Sarawak pada second half sangat baik. Cuma kita siap ada gol. Sebab matlamat utama dalam bola sepak, liga bola sepak tu adalah untuk dapatkan mata. Dapat 3 mata kah? 1 mata tak? Tu dapat kosong mata ya habis. Aduh, nipu gitu tu. Aduh, bersangka baik je lah dulu. Sebab baru 5 match lah. Tapi lah, sampai bila nak? Sampai bila kita nak nunggu? Sikkan nak nunggu turun Liga Belanda. Baru kita nak belabah. Patut kini tu kita dah start belabah dah. Dan perkara yang terakhir adalah squad depth Sarawak sangat bermasalah. Yalah kita dapat anggap. Apabila berlakunya pemain-pemain utama Sarawak United tu siapa main, maka pemain-pemain gantian yang menggantikan pemain utama tu tidak berada pada tahap yang memuaskan. Dalam Facebook Sarawak United officialnya dah mengumumkan Boris Ko, Lee Chang Hoon, Norman Angkun dapat positif COVID. Nang Chun juga sidak pemain utama yang positif. Nang na engine tengah yo. Yo po Lee Chang Hoon, yo po Boris Ko, nang harapan kita dalam tengah nak yo juga nak bahai. Dan kita dapat anggap bila dah anggap player bahai yo, bisa Tenaden ubahlah formasi main 4-3-3. Di mana back kanan yang lama dah kita anggap Cenduru main. Kemudian Amir Saidin dia main di center back. Kemudian di bahagian tengah kita dapat anggap SW Not berganding dengan Kalai Harasan dan ada Zahrul Nizwan yang kita dapat anggap sebenarnya peranannya lebih kepada nombor 10 lah. Dan kita dapat anggap di bahagian striker kita ada Uci Akbar, Syami Izwan dan Gopi Naden. Ni Kone dek. Kone mbak ilek lo. Kone senjata rahsia kita simpan. Tapi bila kita nanggap performance tidak first half ya, sebenarnya agak bagus. Di mana kita dapat anggap Kalai Harasan, SW Not. Ada beberapa orang kata build up attacking yang sangat menarik yang diciptakan oleh Sidak ya. Tapi saya ada gol. Baik, kehadiran Cenduru sebenarnya kita dapat lihat bisa Tenaden nak meletakkan seorang pemain right back yang mempunyai kelajuan. Namun, kita dapat anggapnya gagal sebenarnya untuk pola link up play dengan Syami Izwan. Dapat tangga beberapa kali Syami Izwan through bola dengannya nyasik kepung. 1-2 ya Allah, boy laju. Boy di 1-2 nya dengan Syami Izwan, balak laju. Nak Ronaldo, nak kabian nak Ronaldo ngepuang boy yo. Mati je yo. Tapi yalah kita siap pak juga lah menggunakan alasan apa? Sebab kita siap ada Boris Kok dengan Lee Chang Hoon merupakan puncak utama kita kalah siapat kelak orang madah. Suruh sidak dua je main, nak lain sibuk main. Geram. Dan kesalahan 100% kita siap boleh nak letakkan ke atas B Satya Naden sebabnya merupakan senang ceritanya ambil alih Sarawak United tu bukan dalam keadaannya yang pilih player. Walaupun pada asalnya memang dia berada dalam pengurusan Sarawak United. Tetapi keputusan untuk membeli player adalah atas
coach yang lama kita iaitu E11 Russell. So mungkin kita boleh bagi peluang match ke-6 untuk B. Setianedan buktikan bahawa dia seorang pengurus yang layak untuk Sarawak United. Tapi janganlah tunggu sampai half season. Mun tunggu sampai half season Yun Suang kita. Memang set the chance kita nak comeback. Memang kedibah je kita tu. Last main Liga Perdana lagi. Aduh, pening kita tu. Dan kesimpulannya, selepas 5 game, Sarawak United hanya dapat 1 mata sahaja. Di mana kita tahu 4 game yang berlaku adalah bermain di home Sarawak di Stadium Negeri. Dan di situ juga kita gagal untuk mendapatkan 3 mata penuh. Dan sekarang kita tu nombor encit lah. Dengan 10 bolos, 1 jaringan. Jadi adakah kita perlu risau? Ya, kita memang perlu risau. Sebab perlawanan untuk Liga Super bukannya banyak pun. Entah mun kalah lagi 2 game tu, asalnya susah lah kita nak comeback, nak kekalkan pasukan Sarawak United di Liga Super. Yang paling penting jangan sampai tahap kita nak menghina pemain atau menghina coach, dan jangan sampai kita melabelkan pemain tak ada semangat untuk main. Itu bagi saya adalah sangat salah. Sebab semua pemain, semua coach pasti akan menunjukkan kesungguhan. Apa-apa pun encang sampai champion.